Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Fakira Syahira Binti Fauzi, nombor metrik 203469. Dalam video ini, saya akan menerangkan apa itu gaya bahasa. Sebelum tu, jom kita tengok video ini. Coretan dari sebuah taman. Duduk-duduk di bangku ini, tamanku penuh bunga. Pohon telah merendang. Hari lalu hari menjelang penuh keinsafan. Ada angin, renung menyapa, membawa segala perkabaran ria. Setiap terjadi, semua yang tercapaikan. Kurenungi burung-burung kecil di rumpun-rumputan. Duduk-duduk di bangku ini, kuntum dan kelopak ikut menyanyikan rindu. Akan segenap di detik usia, aku menjadi perindu. Kerana aku milikmu dan kau milikku. Langitku biru tanpa mendung berarak lalu. Semoga akan ku lepaskan setiapnya dengan selesa. Di sisiku upaya, di sampingku pedoman ilahi. Tuhan, ampuni kilafku. Kaulah hanya kekasih abadi, Maha Pengampun, Maha Pengasihani. Menarik kan video tadi? Mestilah, sebab terdapat pelbagai jenis gaya bahasa yang menarik dalam video tersebut. Apa itu gaya bahasa? Gaya bahasa ialah penggunaan bahasa yang dipilih dan digunakan untuk menyampaikan suatu maksud. Ini merupakan contoh gaya bahasa. Simili merupakan perbandingan suatu objek menggunakan kata-kata perbandingan. Contoh kata-kata perbandingan ialah seperti, bak, laksana, bagai. Contoh ayat ialah harum seperti kasturi dan sakitnya bagai tertusuk duri. Inversi pula merupakan pembalikan kata, frasa, rangkai kata dalam ayat. Contoh, telah tumpah gerimis. Pada asalnya, gerimis telah tumpah. Dan apa yang kurang dikeji jangan. Pada asalnya, apa yang kurang jangan dikeji. Repitasi dibuat bagi menimbulkan kesan penegasan. Repitasi terbagi kepada 3, iaitu anafora, perulangan kata pada awal baris, epifora, perulangan kata pada akhir baris, dan responsi, perulangan kata di tengah baris. Hyperbola merupakan pemilihan kata yang membawa makna berlebih-lebihan. Contohnya, jeritannya menggoncang bumi dan biarpun berkecai tulang di badan tetapi menyerah tidak sekali. Personifikasi ialah pemberian sifat manusia kepada benda bukan hidup. Contohnya, bulan datang menerpa dan ombak merindu. Singkop merupakan pemendekan atau penyingkatan sesuatu perkataan. Contohnya daripada aku menjadi ku, engkau menjadi kau. Contoh ayat ialah mereka merayu kepadaku. Pada asalnya, kepada aku menjadi kepadaku. Metafora merupakan penerbitan makna lain daripada makna tersurat, iaitu gabungan di antara satu perkataan abstrak dan satu perkataan konkret. Contohnya, perkataan biar tulang. Biar merupakan perkataan bagi abstrak dan tulang pula merupakan perkataan bagi konkret. Perlambangan pula digunakan untuk menerangkan sesuatu benda. Perlambangan digunakan untuk membawa sesuatu maksud yang berlainan. Contoh, dunia bagai lautan dalam. Dunia dan lautan dalam merupakan perkataan yang berbeza makna, tetapi dunia dilambangkan sebagai lautan dalam. Asonasi merupakan perulangan bunyi huruf vokal dalam satu baris. Contohnya, hamparan kasihku. Terdapat perulangan huruf vokal A dalam baris tersebut. Aliterasi merupakan perulangan bunyi konsonan dalam sesuatu baris. Contohnya, ku letakkan di langkah setiamu. Terdapat perulangan konsonan K dalam baris tersebut. Diksi merupakan pemilihan dan penyusunan bahasa seperti penggunaan kata yang puitis, penggunaan bahasa istana, bahasa klasik dialek atau penggunaan peribahasa. Contoh kata puitis ialah jeritan melansing tinggi dan contoh bahasa istana pula ialah beta dan adinda. Paradoks pula merupakan gaya bahasa yang bertentangan kata-kata dalam ayat ataupun suasana keadaan yang berlawanan. Contohnya ialah buruk dalam cantik, pahit dalam madu.
Baiklah, anda semua dah faham apa itu gaya bahasa. Jom kita analisis gaya bahasa yang terdapat dalam puisi Coretan dari Sebuah Taman. Pada rangkap pertama, terdapat gaya bahasa asonansi iaitu perulangan huruf vokal U. Pada rangkap pertama baris 2 pula terdapat gaya bahasa sinkop iaitu singkatan daripada perkataan aku menjadi tamanku. Pada rangkap kedua baris pertama terdapat gaya bahasa personifikasi iaitu angin ranum diberi perbuatan manusia iaitu menyapa. Pada rangkap 3 baris kedua juga mempunyai gaya bahasa personifikasi iaitu kuntum dan kelopak diberikan perbuatan manusia iaitu menyanyikan rindu. Pada rangkap 3 baris ketiga terdapat gaya bahasa inversi iaitu pembalikan kata. Akan segenap di detik usia aku menjadi perindu diterbalikkan daripada aku menjadi perindu akan segenap di detik usia. Pada rangkap keempat baris pertama terdapat gaya bahasa sinkop iaitu perkataan aku disingkatkan menjadi ku. Pada rangkap keempat baris kedua terdapat gaya bahasa aliterasi iaitu perulangan konsonan S dalam ayat tersebut. Banyak kan gaya bahasa yang terdapat dalam puisi tersebut? Gaya bahasa merupakan elemen yang paling penting dalam membina sebuah puisi yang menarik dan puitis. Kita sudah pun sampai ke penghujung video. Saya berharap perkongsian saya pada kali ini amat bermanfaat kepada semua. Semoga berjaya, kita jumpa lagi.